Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kali ini saya nak share analisis untuk market minggu depan lah. Minggu depan, minggu yang ke... Minggu depan, minggu 45, 46 Minggu 46. Nanti tak apalah. Okay, jadi minggu ni, untuk minggu depan ni kita ada... yang saya tengok tadi ada lebih kurang 15 setup lah. Tapi setup tu ada yang setup minggu lepas yang kita boleh guna lagi. Kita boleh, mana setup tu dia dah buat trend dah, jadi kita boleh tambah order je. Jadi kita boleh tengok lah beberapa pair yang kita boleh masuk. Okay, macam AUD CAD ni, AUD CAD baru ni dia ada seller kat sini. Dia ada seller dan kita ada bid round number 0.93. Okay, kawasan ni. Jadi satu candle yang kita panggil significant lah, yang besar lah dia buat ni. Okay, jadi kalau korang nak buy, korang nak share pada kawasan ni. Share pada 93 ni, 0.93. Okay. Kita merisikokan dalam 50 pip. Okay. Kita merisikokan dalam 50 pip. Tak, memang nampak dia pergi jauh dah. Tapi tak tunggu dekat zone kita ni. Okay. Mana kita tunggu dekat zone kita ni. Sebab kalau kita tengok, kalau kita target trend line. Okay, target trend line. Dia boleh pergi sampai kat bawah ni. Jadi, jangan kita gopoh. Bagi market dulu pergi ambil order kat atas ni. 0.93. Kita share kat kawasan ni. Dan kita boleh target sekitar 200 pip lah. Makna satu nisbah 4. Kita punya SL 50. TP kita 200 pip. Okay. Okay. Lepas tu kita ada AUD JPY. Okay, AUD JPY rasanya minggu lepas saya ada share dah setup ni. Mana contoh kalau korang dah ada masuk entry dan korang nak re-entry. Re-entry kat sini kita ada support lah kita panggil. Support become resistant. Okay. Kalau macam ni saya suka mencari bid round number. Apa-apa pun saya akan cari bid round number. Jadi kalau nak re-entry, kita boleh masuk kawasan ni. Okay. 85.00 dan kita merisikokan 50 pip juga. Sebab dia nak pergi jauh ni, paling kurang nak pergi sini. Paling kurang dia akan pergi kawasan ni. Jadi boleh re-entry dekat 85.00. Okay. Kalau kita tengok kenapa tak ambil kat puncak ni. Sebab kawasan ni ada berlaku swap zone. Swap zone dia berlaku. Jadi kita ambil dekat situ je. Kita tak ambil kat puncak. Jadi market jakaan dia akan pergi dulu. Isnin Selasa pergi kat sini ambil order. Nanti dia akan rejung balik. Mana kalau siapa yang terlepas entry minggu lepas boleh masuk re-entry ni. Okay. Okay, lepas tu kita ada AUD NZD. Okay, AUD NZD minggu lepas cubaan kita untuk buy kawasan ni. Cubaan kita untuk buy kawasan ni. Tapi market drop. Market drop. Okay, kalau kita tengok dalam kawasan ni kita ada bid round number 1.04 kat sini. Okay. Market cuba-cuba untuk berlawang sesama dia. Sama dia nak buy ke nak sell ke. Macam sekarang ni saya lebih suka untuk menunggu. Menunggu untuk tengok dia nak buy ke nak sell. Kalau kita tengok dekat sini dia dah berada dekat bawah. Walaupun setup kita fail minggu lepas, tapi dia
masih berada di sekitar big round number. Dan kalau kita nak cuba untuk share pun, bagi saya tak berapa cantik lah, sebab dia dah berada di bawah. Saya akan cuba untuk menunggu dia buat setup buy. Okay. Jadi untuk AUD NZD kita standby dulu lah. Lepas tu kita ada AUD USD. Okay, AUD USD. Baru ni dia ada seller kawasan ni. Okay, 75. 0.75. Kat sini kita merisikokan dalam 60 pip lah. Kita merisikokan dalam 60 pip. Dan kita boleh target dia pergi kawasan ni. Dia pergi kawasan ni. Dia ada support dia kat sini. Okay, jadi jangkaan saya market akan pergi ke sini balik. Lepas tu market turun. Okay. Sebab kalau kita pasang trend line pun, mana market akan pergi sekitar ni. Mana kalau kita TP kat situ pun kira okey lah. Kita ambil sekitar dalam berapa pip ni? 200 pip. Okey lah. Kalau kita pasang trend line memang dia berada kat situ. Ni. Market turun, nak pergi ke sini. Mana kita jangan terus nak pergi sell. Memang nampak dia nak sell, tapi kita jangan terus sell. Kita sell dekat big round number. Okay, ni AUD USD daily. Okay, seterusnya kita ada CAD JPY. CAD JPY ni pun sama. Dia buat satu pergerakan yang besar. Kemungkinan dia akan pergi pada kawasan ni. Maknanya dia akan drop ke bawah ni. Situ. Siapa dia yang masuk share minggu lepas, yang saya ada share dah setup minggu lepas dah. Jadi kalau kita nak re-entry, kita boleh re-entry pada kawasan ni. Tu 92 kot. 92. Kita tengok 92. Okay, berada kat situ. Okay. Jadi jangkaan saya market akan pergi sini dulu. Lepas tu baru dia drop balik. Dah. Jadi kita boleh merisikokan dalam ni lebih kurang dalam 60 pip lah. 93, 92, 92.6. Dah. Mana sekitar tu. Kita merisikokan 60 pip. Dan kita punya profit kita 350 pip. 350. Okay. Tak. Mana berbaloi lah. Masa dia dah yang masuk dah minggu lepas. Boleh hold je entry tu. Selagi tak melepasi atas ni, hold je lah. Okay. Lepas tu kita ada CHF JPY. CHF JPY. Kalau kita tengok kat sini, dia ada satu breakout untuk support kat bawah ni. Dia ada support kat sini. Kalau siapa belajar dengan saya, kita panggil ni adalah CMB. CMB berlaku. Okay, kat sini kita tengok dia ada big round number juga, sub big round number kat situ 24 25 1.25. Okay. Mana nak risikokan lebih sikit pun boleh. Tak? Kita risiko, kita ambil risiko kita dalam 100 pip. 100 pip. Tapi agak besar. Tapi bagi saya, untuk 100 pip ni berbaloi. Sebab apa? Sebab paling kurang dia akan pergi kawasan ni. Yang terdekat kawasan tu. Maknanya kalau kita share kat sini, ni ke sini.
kita boleh lebih kurang dalam 200 pip. Paling kurang 200 pip kita boleh dapat. Jadi kita boleh share pada 124,500. TP kita 122,500. Lebih kurang tu lah. Okay, CHS GPY. Lepas tu kita ada Euro AUD. Euro AUD daily. Okay, saya punya trading saya semua saya rujuk kepada daily. Saya tak ambil time frame mana-mana. Tak senang kerja kita agak. Tak perlu nak pening kepala. Okay, kita tengok kat sini. Resistance kita ni sudah di breakout oleh market. Jadi kalau student saya dia akan nampak kat sini ada berlaku CMB. CMB kita boleh cuba untuk buy pada big round number 0.55 1.55 kawasan ni. Paling kurang dia akan pergi kat sini. Paling kurang. Jadi market akan drop kat sini dan dia akan naik balik kat sini. Kalau kita ambil zone ni ke bawah ni 150. Agak besar. Tapi kita punya reward pun besar juga. 400 pip. Jadi untuk Euro AUD ni korang punya sendirilah. Korang punya SAS. Sebab zone ni terlampau besar. Saya nak cakap, saya nak bagi zone kecil apa semua kan takut terkena SAS dulu tak. Jadi macam saya kalau Euro AUD ni saya lebih suka open SAS dulu. Tengok apa market buat. Lepas dia ambil order dia pergi. Okay. Mana kita boleh guna BE ke apa ke tak. Macam sebab dia zone ni terlampau besar. Bila zone terlampau besar jadi saya nak bagi zone tu bukan tak berani. Takut nanti bila kena SL lepas tu market trending. Sebab dia tengah nak trending naik ni. Jadi bagi dia turun dulu ambil order kita kat sini. Macam saya kalau saya suka kalau Euro AUD ni saya ambil 100 pip. Tapi zone yang sebenar dia 150 besar. Okay, lepas tu kita ada Euro JPY. Euro JPY ni kita boleh sambung je untuk sell. Kita boleh sambung je untuk sell. Okay, minggu lepas saya ada share dah. Setup dia untuk sell. Lepas tu dia dah turun. Okay, dia dah turun. Sekarang ni dia ada support kat sini. Support kat sini. Support dia dah jadi resistance. Jadi jakaan saya market kita boleh sell pada ni 55. Okay, 55. Kita merisikokan dalam 60 pip lah. Merisikokan dalam 50 pip, 60 pip. Kita entry dekat big round number 132. 132. Jakaan saya market akan pergi kat sini. Mana kita sell kat sini, dia pergi sini lebih kurang 150 pip. Okey lah. Okey lah. Ini dia akan naik dulu pergi ke sini. Market akan retrace dulu. Dan turun kat sini. SAI kita 60 pip. Ni Euro JPY. Euro JPY. Okay, lepas tu kita ada Euro USD. Okay, Euro USD. Saya cuba untuk cerita benda yang sebenar berlaku dah di Euro USD ni. Okay. Kat sini kita ada support yang kukuh. Support yang kukuh. Senang cerita kat sini lah. Kat sini. Okay. Jadi sekarang ni market ni dia duduk dekat sini. 1500. 1.1500. Okay, saya buka daily. Sekarang ni jakaan saya market dia akan drop lagi pergi kepada 1.15. Dia akan pergi kat big round number tu. Kita boleh merisikokan dalam 50 pip. Kita cuba untuk risiko
Sebab sekarang ni dia tengah berada dekat support yang kukuh, support weekly. Tak, jadi jakaan dia memang dia akan naik balik, dia akan naik pergi sini. Cuma sekarang ni kita tunggu dulu. Nak buy terus pun boleh. Tak, tapi saya lebih suka tunggu dia muncul buyer. Macam sekarang ni buyer tak muncul lagi. Tak, buyer tak muncul lagi dan dia fail setup yang sebelum ni. Okay, tak. Kalau korang nak sambung share pun boleh. Sambung share kawasan ni. Tak. Share kawasan ni. Drop dulu tapi sebab market dah turun lama dah. Tak, market dah turun dah. Jadi mungkin tiba masanya dia untuk naik. Sekarang ni dia ambil support dekat weekly untuk dia naik. Okay, jadi untuk Euro USD ni saya akan standby untuk buy. Cumanya saya kena tunggu buyer dulu. Buyer masuk baru saya akan masuk. Okay. Lepas tu kita ada JBP AUD. Benda dalam grup student saya dia ada bincang pun ni. Ada setup buy dekat JBP AUD. Saya tak nak komen pun. Diorang tengah bincang. Saya tengok je diorang bincang apa. Okay. Kalau kita tengok kat sini. Kita tarik trend line. Okay. Market buat retrace dan dia nak cuba untuk turun lagi. Walaupun dekat sini dia ada buyer. Dia ada buyer. Buyer masuk sini. Okay. Sekarang ni dia dah melepasi trend line. Melepasi trend line dan dia retrace balik pergi ke trend line untuk turun. Yang market latest dia ada seller. Seller ada. Seller ada. Buyer ada. Kalau nak masuk boleh, tak ada masalah. Nak masuk buy. Nak masuk buy boleh. Cumanya sekarang ni kalau kita buka dekat H4 tak ada. Tak ada setup untuk buy. Saya tak nampak setup untuk buy di H4 dan di H1 pun kalau ikut ada tapi H4 dia tidak clear. Dia tak berapa clear, dia seakan doji. Jadi saya lebih suka menunggu. GA ni sebab dia zone dia terlampau besar. Kalau kita tengok zone dia kat sini. Zone untuk buy kat sini. Nampak kalau kita marking tu macam kecil. Cuba kita tarik dia punya bilangan dia. 100 pip. Besar tu. Kalau korang nak cuba-cuba untuk masuk, boleh, tak ada masalah. 1.82. 1.82 boleh masuk buy. Mana kita merisikokan lebih kurang dalam 80 pip dah lah. Ambil 80 pip. 812. Kat situ. Tapi kalau macam GA, Euro, AUD, saya lebih suka menunggu. Menunggu dia buat setup, baru saya masuk. Macam ni, kita ada zone buy. Kalau ikut memang kita boleh buy. Tapi sekiranya kita tunggu dekat daily kat sini ni, ada buyer juga. Ada buyer yang kedua, baru kita masuk. Sebab dia pair ni, pair yang terlampau laju. GA, EA, EN, GN. Okay. Nak masuk boleh, buy. Cumanya, agak berisiko. Kenapa saya cakap agak berisiko sebab kalau kita tengok time frame daily, time frame weekly, market sekarang ni dalam trending sell. Weekly trending sell. Daily pun dia sedang trending sell. Sedang trending sell. Jadi nak cakap tiba-tiba nak masuk buy tu untuk pair yang laju, saya tak berani lagi untuk masuk terus. Saya lebih suka menunggu dulu, menunggu apa dia nak buat. Okay. GBP AUD. Lepas tu kita ada NZD CAD. Okay, kita ada NZD CAD. NZD CAD kat sini dia ada buat zone seller. Kat sini. Zone seller, jadi kita boleh masuk sell dekat 89 dekat mana? Tengok 89. Okay, 89 atas sangat. 0.89 kita boleh ambil sebagai SA dia. Kalau nak entry
0.885. Boleh masuk situ, sell. Nak. Tapi macam panggil apa? NZD, CAD ni saya tidak berapa nak suka sangat cara dia. Sebab kalau kita tengok pada keadaan dia, dalam keadaan dia, sekarang ni dia cuba untuk sell. Dia cuba untuk sell. Tapi dalam masa sama, setup ni lebih tinggi daripada yang bawah ni. Jadi kemungkinan untuk berlaku dia sambung ke atas tu boleh berlaku. Walaupun dia dah ada setup, tapi sebab dia punya trend dia menaik. Trend dia menaik. Jadi kalau kita nak standby sell pun mungkin ke atas ni. Kat atas ni boleh standby untuk sell. Macam sekarang ni dah ada dia nak sell. Cumanya daripada sudut price, kita panggil price action lah. Price action dia berada dalam keadaan dia pola menaik. Menaik. Nampak macam boleh sell ni. Tapi sebenarnya dia sedang menaik. Okay. NZD CAD. Okay, lepas tu kita ada NZD USD. Okay, NZD USD. Kita juga ada zone seller. Zone seller. Macam kat sini saya berani untuk masuk sell. Sebab apa? Sebab kita ada zone, kita ada trend line ni. Okay, market berada kat sini. Dah market cuba untuk turun ke bawah. Gitu. Mana kita cakap dah dekat dah dia punya dinding trend line ni. Jadi dia dah bagi reaksi untuk terjun. Jadi kita boleh standby masuk dekat 15. 0.715. Kawasan tu kita merisikokan 50 pip. 72. Okay, 0.72. Kita boleh masuk situlah. Dan kita boleh TP kat bawah ni. Okay, NZD USD. Okay, lepas tu kita ada USD Kanada. USD Kanada. Baru ni saya ada share setup dia untuk buy dah. Jadi untuk re-entry buy. Okay, re-entry buy. Kita boleh masuk pada kawasan ni 1.24. Kita boleh masuk itu 1.24 dan kita merisikokan 50 pip 1.235 kat situ. USD CAD ni laju. Tapi ada masa boleh makan, kita makan. Sebab paling kurang dia akan pergi sekitar ni. Tarik trend line. Sini. Mana paling kurang dia akan pergi kat sini. Sebelum dia terjun balik. Pada terjun balik tu akan pergi sini balik. Zone ni sama terjun. Mana minggu ni kita boleh masuk untuk buy dulu. Buy USD CAD. Okay. USD CHF. USD CHF minggu lepas kita sell. Kita sell dan kita profit. Tapi minggu ni kita kena jaga-jaga. Sebab apa? Dia berada di support trend line. Support trend line. Kita kena menunggu untuk pihak buyer masuk. Kalau pihak buyer masuk, kita boleh masuk buy. Jadi buat masa ni kita menunggu je apa dia nak buat. Okay. Lepas tu kita ada USD JPY. Last kali kita ada USD JPY. Baru ni saya dah share dah. Setup minggu lepas dah. Kat sini. Market dah ambil order kita dah. Dan dia turun. Jadi kat mana kalau kita nak re-entry? Nak re-entry kita tunggu dia breakout kawasan ni. Macam ni dia ada
113.5. Tak? Situ. Jadi korang boleh re-entry pada harga ni lah. Tak? Nak re-entry jangan guna lot besar. Nak lot besar yang atas ni. Yang bawah ni jangan guna lot besar. Kalau guna lot besar nanti